Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk kelas pada malam ni. Jadi kita akan masuk kepada 2.2 iaitu rules of derivatives, di mana kita akan gunakan banyak rule untuk pembezaan. Kita ada product rule, kita ada quotient rule dan kita ada satu lagi iaitu chain rule. Jadi hari ini kita akan belajar ketiga-tiga rule dan makan masa yang sangat banyaklah untuk tiga-tiga ni. Jadi sebelum kita mulakan kita punya discussion pada malam ni, seperti biasa kita akan baca dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, jadi kita akan go through kepada product rule. Product rule ni adalah hasil darab daripada dua fungsi. Diberi fungsi yang pertama, contohnya kat sini kita ada x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 6. Kemudian kita ada fungsi yang kedua iaitu 1 tolak 3x kuasa 3. Jadi fungsi, apabila ada dua fungsi kat sini, kita ada fx kat sini, kita ada gx kat sini. So maksudnya ada dua function yang didarabkan, kita panggil dia sebagai product rule. Dan kita boleh differentiatekan semua ni mengikut formula yang diberi kat sini, formula product rule. Okey. Kalau kita baca di sini, formula dy over dx ni maksud dia pembezaan y terhadap x. Kalau kita baca dv over dx, maksudnya pembezaan v terhadap x. Sama juga dekat sini, du dx maksudnya pembezaan du terhadap dx. Pembezaan u terhadap x. Okey, jadi kita akan lihat di sini, kita nak membezakan function dekat sini. Function ni mungkin awak boleh katakan sini adalah function bagi u. Dan yang kedua ni adalah function bagi v. Jadi kita akan differentiate function u terhadap x dan function v terhadap x. Okey, jadi kita kena asingkan seperti inilah u dan v. Jadi saya akan ambil contoh ni. Okey. Untuk product rule ni, kita akan asingkan dua function dengan bahagikan u dan v kat sini. Kita asingkan dulu, salinkan dia punya u, x kuasa 2 tolak 4x tambah 6. Dan v dia adalah 1 tolak 3x kuasa 3. Okey, jadi untuk function yang macam ni, kita akan differentiate satu-satu. Kita akan tuliskan du over dx sebabnya kita nak differentiate u terhadap x. Ataupun kalau tak nak tulis macam ni, kita boleh tulis sebagai u prime. U prime adalah maksudnya du over dx. Biasanya saya suka guna huruf prime, di mana huruf prime ni maksud dia differentiate u terhadap sesuatu pemboleh ubah lah. Okey, jadi untuk tu kita akan differentiate menggunakan formula di mana kalau ada kuasa 2, kita akan bawa turun kuasa, dia akan jadi 2. Kemudian kuasa 2 ni akan tolak dengan 1. Dia akan jadi 2x kuasa 1. Okey, 2x kuasa 1 kita tulis sebagai 2x je lah. Dan untuk soalan ni, biasanya kita akan terus congak lah. 2 ni bawa turun, so dia akan jadi 2x kuasa 1. Dan di sini sama juga, x kuasa 1 bawa turun, so 1 ni darab dengan 4 akan dapat 4. So dia akan dapat negatif 4 lah. Okey, so negatif 4. X ni akan ibarat seperti 1 tolak 1. So x kuasa kosong lah.
Okey, X kuasa kosong bersamaan dengan tak ada X, hilang. Okey, jadi maksudnya kat sini, formula differentiation tu awak boleh aplikasikan daripada yang asal, iaitu Fx sama dengan Axn, di mana F prime X adalah An X n tolak 1. Okey, maksudnya kuasa n tu akan darabkan dengan A, iaitu pemalar dia, dan n ni, kuasa ni akan tolak dengan 1 lah. Okey, so yang ni adalah formula untuk differentiation yang asas. Okey, jadi kita siap untuk differentiate bagi U terhadap X. Sekarang kita kena differentiate pula V. Jadi untuk differentiate V ni, kalau dia adalah pemalar, jawapan dia akan jadi kosong lah. Sebab dia tak ada sebab dia tak ada langsung X. Okey, X dia tak ada. Okey, bila X dia tak ada, kita terus cakap dia kosong. Macam kat sini, 1 pun adalah pemalar. Jadi dia bukan X, dia akan jadi kosong. Okey, maksudnya kosong tu tak payah tulis lah, tak payah differentiate pun. Kita dah tahu dia tak ada jawapan. Okey, cumanya kalau ada X macam sekarang ni, sebab kita nak differentiate X kan. Jadi differentiate yang ni sahaja. 3 kali dengan negatif 3. Okey, 3 kali dengan negatif 3 akan dapat negatif 9. Okey. Kemudian X ni akan tengok kepada kuasa 3 ni. 3 tolak 1. Dia akan dapat 2 lah. Okey. So jawapan di sini dia akan jadi negatif 9x squared. Ini adalah cara untuk kita differentiate nombor biasa. Okey, dan kita aplikasikan dalam formula cari ddx lah ataupun dy dx. Disebabkan dekat sini ada function y, kita panggil dia dy over dx. Okey, kita differentiate untuk persamaan y terhadap x yang banyak ni. Kita akan bahagikan dia lah. Sebab apa kita guna product rule? Sebab kita nak differentiate dia asing-asing. Kita differentiate yang ni asing-asing. Kemudian kita differentiate yang ni asing-asing, and then kita masukkan dalam formula produk. Sebab dia adalah hasil darab kan. Jadi kalau dia bukannya hasil produk, kita boleh differentiate terus. Macam yang ni, dia bukannya hasil produk. Jadi dia boleh differentiate teruslah dekat sini. Okey, yang ni pun sama, dia boleh differentiate terus kat sini. Cuma kalau soalan dibagi macam ni, dia adalah dalam bentuk produk. Dia adalah dalam bentuk hasil darab. Jadi memang kena masukkan dalam formula produk. Untuk soalan ni, kita akan gunakan masuk formula. U ni maksud dia yang asal, iaitu U yang asal kat sini. Persamaan X kuasa 2 tolak 4X tambah 6. So kita akan tulis X kuasa 2 tolak 4X tambah 6. Okey. Kemudian dia akan darabkan dengan differentiate bagi V tadi tu. Maksudnya V prime lah, yang ni V prime, yang ni adalah U prime. Okey, dia akan kali dengan V prime. So yang ni dia akan kali dengan negatif 9x squared. Jadi ini merupakan U dan ini merupakan V prime ataupun dV over dx. Okey, kena ikut formula. Kemudian tambah, kita kena guna formula tambah untuk yang seterusnya. V ambil yang asal 1 tolak 3x cube. Okay, kita panggil dia cube sebab kuasa 3. Okay, kena kurungkan sebab dia adalah satu huruf, satu variable. Kemudian kita ambil U prime. Okay, U prime iaitu du over dx. So kita tulis 2x tolak 4. And then kita akan kirakanlah dia punya hasil darab. Kita akan kirakan x squared darab dengan negatif 9x squared. Jadi dia akan dapat negatif 9x 4 kuasa 4. Kemudian negatif 4 kali dengan negatif 9 akan dapat positif 36. Okey, positif 36, di mana negatif jumpa negatif positif. 4 kali 9 dapat 36. X kali dengan X kuasa 2 akan dapat X kuasa 3. Dan akhir sekali 6 kali dengan negatif 9 dapat negatif 4554. So dapat negatif 54.
Okay, negatif 54 x power of 2 ataupun x squared. Ini untuk yang belah kiri. Kemudian untuk yang belah kanan, okay, untuk yang belah kanan tu ada apa ni? Untuk yang belah kanan tu sama juga cara dia, just kembangkan sahaja. Okay, so 1 kali 2 kita akan dapat 2x. Okay, so saya guna warna hitam lah ataupun warna hijau. Okay, tambahkan dengan 2x. Okay, maksudnya 1 kali dengan 2x. Kemudian 1 kali dengan negatif 4 dapat negatif 4. Kemudian negatif 6. Okay, 3 kali 2, 6. So 6x kuasa 4 dan positif 12 x kuasa 3. Okay, maksudnya yang warna biru ni adalah hasil darab daripada kedua-dua ni kita kembangkan, dan warna hijau ni yang saya kembangkan daripada yang dua bracket ni. Jadi cari dulu dia punya hasil darab tu, and then kita satukan dia. Kalau kuasa 4 dengan kuasa 4 kita boleh solutionkan dia dah, kita boleh selesaikan. Okay, so ambil kalkulator, kira dia punya nilai. So negatif 9 tolak 6. Okay, dapat negatif 15. Okay, betul ke negatif 15 x kuasa 4 ni? So kita cari mak balik. Okay, negatif 15 . Kemudian x kuasa 3 ni, yang ni dengan yang ni kuasa 3. So kita boleh tambahkan 36 tambah 12. Dia akan dapat 48. Okay, saya buat dalam warna purple lah. So ni negatif 15x kuasa 4 tambah 48 x cube. Okay. Kemudian x kuasa 2 ni tak boleh settle dengan apa-apa sebab dia hanya ada satu sahaja. So kita salin. Negatif 54 x squared. Kemudian tambah 2x sebab dia pun tak boleh buat apa-apa. And then last kali minus 4. Betul tak? Okay. Ini jawapan untuk cara kita jawab soalan product rule untuk soalan biasa. Ini adalah normal question yang kita belajar masa zaman sekolah dululah, normal question. Belum lagi masuk kepada tajuk trigonometri, ln dan sebagainya. Dan yang tu nanti kita akan go through lah. Cuma yang normal question ni adalah melibatkan nombor sahajalah. Nombor dan x sahaja. Dia sangat senang. Okey. Itu berkenaan dengan product rule. Okay, product rule ni kita just insert sahaja. First kita asingkan, and then kita insert sahaja dalam formula. Memang akan dapat. Yang ni bagi saya senang lah. Jadi kita lihat pula yang kedua yang melibatkan trigo dan melibatkan logaritmik. Dia ada dua example je. So kita ambil yang ni pula. Yang ni senang sebab dia melibatkan nombor. Tapi apa jadi kalau dia melibatkan trigo ataupun melibatkan logaritmik ataupun melibatkan kedua-duanya sekali? So yang ni bagi siapa yang tak hafal differentiate bagi pemboleh ubah EX dengan sin X ni, boleh try terus cari formula yang saya dah upload dalam Google Classroom. Try tengok formula chain rule ataupun formula derivative. So kalau kita tengok kat sini, kita ada dua formula kat sini yang saya upload. Derivative formula ataupun chain rule formula. Tapi sebelum kita masuk chain rule tu, better kita tengok yang derivative dululah. Okay, ini adalah derivative formula. So kena sediakan dulu. Tapi biasanya saya suggest hafal lah sebab yang ni simple punya. Okay. Alright. Untuk soalan yang melibatkan logaritmik dan trigonometry, cara dia adalah sama dengan kita menyatakan U dan V dia. Okay, U dan V dia siapa? Kemudian kita cari differentiate bagi U dan differentiate bagi V tu. Maksudnya U prime atau V prime lah. Untuk soalan macam ni, kita tak kisah tau nak pilih EX ni sebagai U ataupun EX ni sebagai V. Kedudukan antara U atau V ni mana-mana boleh. Sama ada yang U ni depan ataupun U tu belakang pun boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah ambil semua. Ambil salah satu. Anggap sahaja EX ni sebagai satu
function dan sin S ni sebagai satu function. Dan hasil mereka buat persamaan Y ni adalah hasil produk. Sebab dia adalah darab. Okey, mereka adalah darab, jadi mereka adalah produk. So kita masukkan dalam formula. Jadi untuk soalan ni kita tulis EX ni adalah sin X. Jadi siapa yang tak hafal formula tu boleh tengok apa derivatif bagi exponential X. Okey, derivatif bagi exponential functions. Di sini exponential functions, kita cari eksponen kat sini, okey, nombor 1. Derivatif bagi E kuasa X ni adalah E kuasa X tu sendiri. Okey, ni adalah formula. Okey, derivatif bagi EX adalah EX tu sendiri. Dia adalah identity. Jadi kita boleh tulis kat sini jawapan dia adalah E kuasa X. Dia tidak berubah. Sebab tu saya cakap EX ni adalah favourite saya sebab dia senang. Okey, kalau nak hafal pun senang. Manakala untuk sin X ni adalah lawan dia adalah cos. Saya senang ingat. Sin lawan dia adalah cos. Tapi untuk tu kena hati-hati. Okey, derivative trigonometric function ni untuk sin X. Okey, walaupun jawapan dia cos, pastikan jawapan dia dalam ni simbol yang sama dengan sin tadi. Okey, kalau sin tu positif, jadi derivatif bagi sin positif adalah cos positif. Cuma kalau derivatif bagi cos positif adalah negatif sin X. Kenapa boleh jadi macam ni? Okey, minggu lepas saya dah explain kenapa dia negatif, sebab dia adalah huruf C kat depan. Okey, sebab dia adalah huruf C kat depan. Dalam trigonometri kita ada 3 huruf C kat depan, iaitu cos, cotangent dan cosecant. Okey, cosinus, cotangent dan cosecant. Ada 3 sahaja huruf C untuk trigonometri yang dekat depan ni. Jadi bila kita derivatifkan mereka, dia akan dapat simbol yang bertentangan. Kalau derivatif cos positif, dia akan dapat negatif sin X. Kalau derivatif bagi negatif cos X, dia akan dapat positif lah, dia berlawanan simbol. Itu untuk huruf C, trigonometrik huruf C. Bagi trigonometrik yang selain daripada huruf C sentiasa adalah positif. Tengok kat sini. Derivatif sin positif cos, derivatif tan positif secant squared. Okey, secant squared jadi positif secant squared tan X. So yang ni selain daripada huruf C tu dia adalah positif. Okey. So ini adalah formula. Jadi masukkan dalam formula. Okey, dy over dx. Kita lihat di sini, first masukkan u dulu, iaitu E kuasa X. Kemudian kita akan darabkan dengan cos X. Okey, kita akan darabkan dengan cos X. Kemudian jangan lupa tambah dengan V, iaitu sin X kali dengan E kuasa X. Okey, jadi apakah akhir jawapan dia? Jawapan akhir dia adalah kita boleh faktorizekan E kuasa X ni. Okey, kita boleh faktorkan. Sebabnya kiri dan kanan adalah sama. Okey, kita boleh faktorizekan E kuasa X. Kemudian kita tulis kat sini cos X tambah sin X. Okey, kita boleh factorize. Sebab kiri dan kanan dia adalah sama. Bila kita nak factorizekan, bila kiri dengan kanan sama dan dia gunakan operasi tambah atau tolak. Okey, baru kita boleh factorize. Factorize tu tak kisah kalau kita nak letak belakang ke, kat sini EX ke, ataupun dekat depan macam mana purple ni. Jadi stop je sampai sini. Tak perlu nak cari jawapan akhir. Sebab memang ni adalah dia punya akhir jawapan. Okey, dia punya akhir jawapan ni macam ni. Jadi untuk trigonometrik dan logaritmik, kadang-kadang dia orang bergabung tau. Okey, EX, kadang-kadang ln X. Okey, dia orang boleh bergabung. Jadi untuk tu kita kena tengok baliklah formula ni. Ada logaritmik, ada exponential. Okey. Kemudian ada trigo dan ada arc trigo. Cuma arc trigo ni buat masa ni sekarang ni tak belajar lagi sangat.
So yang ni saya just standby dululah formula siap-siap. Kod-kod kalau ada soalan keluar arc trigonometrik nanti awak just guna yang ni je tapi buat masa sekarang memang tak belajar lagi arc trigonometrik ni. Kita belajar dua sahaja. Okey. Ini manfaatkan formula yang saya letak. Ini berkenaan dengan product rule. Okey, berkenaan dengan product rule. Kita ada question, kita ada chain rule. Tak banyak hari ni sebab 3 topik je. Dan latihan je banyak. Latihan ni saya letak banyak kat sini. Saja letak banyak. Supaya bila latihan banyak ni kita rasa macam bila kita try buat kan, kita rasa macam makin lama makin mahir. Faham tak? Jadi saya saja letak banyak latihan ni tapi saya tak wajibkan semua untuk buat. Tapi siapa yang rasa nak buat, buatlah. Sebabnya bila kita buat ni kita rasa macam kita dah terbiasa buat. Kita pun dah tahu dah kalau sin x tu jadi apa, dia jadi cos x. Kalau tan x tu dia jadi apa, dia jadi secant squared. Jadi benda tu bila kita sentiasa buat, kita akan ingat dalam kepala kita. Ln x pun sama, kita dah boleh tahu dah kalau ln x jadi apa. Jadi 1/x lah. Sebab bukan setakat saya terangkan sahaja, saya juga dah siapkan self practice juga. Jawapan dia semua, dia ada banyak kat sini. Okay, semua soalan saya buat. Jadi bagi saya kalau try buat memang dia akan mengasah kita punya ni lah kefahaman. Okay, so ini berkenaan dengan product rule, hasil darab. Dan kita ada satu lagi, iaitu quotient rule. Okay, quotient rule tak jauh beza cara dengan product rule, cumanya formula sahaja yang berbeza. Okay, cuma formula ni saya tak berapa minat sebab formula ni macam panjang, nak tak nak kena buat. Okay, nak tak nak kena buat quotient rule sebab memang kena tahu macam mana nak buat formula ni. Yang ini dia agak leceh lah walaupun senang. Okay, tapi tak apa, saya akan terangkan juga. So kita akan tengok soalan ni. Okay, ni adalah soalan tadi. So soalan tadi tu just tengok balik macam mana notes yang saya buat ni. Okay, notes yang example 1 ni macam mana dia jadi kan. Saya factorizekan dan sebagainya. Sini pun ringkas juga sebenarnya jalan kerja saya. So boleh tengok balik notes Okay, so yang ni walaupun awak baca sahaja awak takkan faham. So saya kena explain. Okay. Lihat kat sini. Formula yang hampir sama, cumanya kita just kena tahulah siapa U, siapa V. Okay, jadi kita asingkan U siapa, U prime apa, V siapa, V prime apa. Okay. Yang ini kita boleh directly ambil apabila kita ada yang atas dengan yang bawah. Yang atas ni kita anggap dia sebagai U, yang bawah ni kita anggap dia sebagai V sahaja. Yang ini kita panggil dia quotient rule. Okay, quotient rule. Hasil bahagi tadi hasil darab. Bukan hasil darab, tadi tu adalah pendaraban. Pendaraban sesuatu function Yang ini adalah pembahagian sesuatu function ataupun dalam bentuk fraction lah. Biasanya kita akan gunakan quotient rule ni apabila dalam bentuk fraction. Okay. So kita nyatakanlah U dia adalah X kuasa 3, V dia adalah 1 tambah X squared. Okay, kita differentiate sahaja, kita akan dapat 3x squared. Okay, 3 ni bawa turun. Okay, kemudian kuasa 3 ni tolak 1. Dia akan dapat kuasa 2. Yang ni saya rasa senang lah. Yang ini differentiate 1 akan dapat kosong, tak boleh buat apa-apa. Differentiate ni dapat 2x. Okay, 2x kuasa 1, 2x lah. Okay, senang saja. Cuma nak masukkan dalam formula dy over dx ni agak leceh. Sangat-sangat leceh. Dan makan space. Kalau kita lihat di sini, kita tengok formula dia, V. So, letak V dulu. Okay, ini adalah V. Kemudian letakkan
U prime. Okey, U prime kat sini adalah 3x squared. Okey. Kemudian minus tadi tambah kan, sekarang ni tolak. U biasa adalah x cube, kemudian darabkan dengan v prime. Okey, dv dx ni adalah v prime. So letak 2x. Nah, cumanya sedikit penambahan, lepas kita tolak tu kita kena bahagikan dengan v kuasa 2. So kita kena bahagikan dengan 1 tambah x squared squared lagi. Okey, kena kuasa 2 lagi. So benda ni agak leceh sebab dia ada bahagi dengan kuasa 2 pula. Dia macam banyak kan. Solution dia banyak. So kita kembangkanlah dulu. Okey, 3x. Okey, tambah 3x 4. Okey, yang ni tolak 2x kuasa 3. 2x kuasa 4. Okey, yang ni 1 tambah x squared squared. Yang ni tak payah kembangkan pun tak apalah yang bawah ni. Biasanya kita settlekan yang atas. So kita akan dapat x kuasa 4 tambah 3x kuasa 2 over dengan 1 tambah ni x kuasa 2 squared. Sebab apa? Sebab 3 tolak 2 bersama dengan 1 ni 1 kuasa 1x kuasa 4, yang ni tak boleh buat apa-apa 3x kuasa 2. So itu sahaja jawapan dia. Tapi kalau nak stop boleh, kalau tak nak stop pun tak apa. Contohnya dah dapat jawapan macam ni dah okeylah. Okey, dah tolakkan dia kan. 3 tolak 2 dapat 1. Lepas tu cukuplah stop. Tapi kalau rasa nak cantik lagi jawapan, kita factorizekan x tu. Okey, kita factorizekan x kuasa 2 ni. So x kuasa 2. So x kuasa 2 tambah 3. Okey, boleh buat macam ni. Nampak kemas sikit. Tapi kalau tak mampu tak payah. Okey, jawapan dia still betul. Itu sahaja formula yang kita gunakan untuk quotient rule. Cuma quotient rule ni dia akan jadi lebih susah lah kalau melibatkan trigonometric dan trigonometric dan logaritmik. Biasanya yang paling susah bila kita masuk tajuk trigo dalam quotient. Dalam produk senang, dalam quotient susah. Itu selalu jadi. Sebab quotient ni dia ada kuasa 2 tau kat bawah ni. Dia sakit kat situ. Okey, yang senang adalah produk. Quotient ni memang sangat susah. Tapi nak tak nak kena belajar lah. Okey. Itu berkenaan dengan soalan A. Jadi kita tengok pula soalan B dia. Okey, soalan B dia adalah sama juga macam tadi, cumanya dia dalam bentuk quotient rule lah sebab dia dalam fraction kan. So yang ni kita boleh katakan quotient. Okey, ni U atas, V bawah. Jadi kita tulis siap-siap. U dia siapa? U prime dia apa? V biasa apa? V prime apa? Okey, so kita tulis kat sini EX. V dia adalah sin X. Okey, cara yang sama macam tadi. Jawapan yang sama. Differentiate bagi E eksponen X ni adalah E eksponen X tu balik. Okey, ingat formula ni sangat senang. Sin X lawan dia cos X, tapi nak tahu dia positif negatif, tengok dia huruf C atau bukan. Okey, kalau dia bukan huruf C, jadi dia adalah positif. Okey, masukkan dalam formula V iaitu sin X. Kemudian darabkan dengan ni V V darabkan dengan U prime. Okey, V darabkan dengan U prime, so U prime dia adalah E eksponen X. So jadi macam ni lah. Kemudian jangan lupa untuk tolakkan dia. Tolakkan dengan U biasa iaitu eksponen X
kali dengan V prime iaitu cos X. Okay, so ini adalah V, ini adalah U prime, ini adalah U, ini adalah V prime. Okay, dia berselang seli. Tapi jangan lupa untuk bahagikan dia sebab ni adalah quotient rule. So kena bahagikan dia dengan V sendiri, V yang asal So sin X kuasa 2 macam ni. Sebab tu saya cakap dalam soalan quotient rule ni dia akan jadi susah apabila dia melibatkan trigo dalam quotient rule. Dia akan jadi susah. Tapi yang soalan ni senang lah, cuma ada lagi soalan yang lebih susah daripada ni Okay, so kita tengok macam mana nak solutionkan. So yang ni kita boleh factorizekan, dia jadi EX kat depan. Okay, EX kat depan. So kita boleh try tulis sin X tolak cos X. Okay, overkan dengan sin squared X. Okay, untuk pengetahuan pelajar, sin kuasa 2X sama dengan sin X kuasa 2. Okay, ini adalah sesuatu perkara yang kena tahu. Sama sin kuasa 3 pun sama. Sin cube X sama dengan sin X cube. Dia adalah similar, sama. Dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok notes tadi betul tak jawapan dia? Okay, dia sampai sini saja, dia stop saja. Sebabnya kita tak tahu nak buat apa, yang kat sini tak tahu nak buat apa, ni pun tak tahu nak buat apa. So stop je lah. Ini adalah quotient dan yang tadi itu adalah product rule. Just masukkan dalam formula sahaja. Okay, so rehat sebentar seminit sebab nanti kita akan try buat example dulu sebelum masuk kepada chain rule Dan jangan lupa untuk sediakan Okay, jangan lupa untuk sediakan alat tulis untuk kita try menyalin untuk buat example sebab nanti saya nak minta tolong semua uploadkan apa yang jawapan kamu buat dalam Padlet Okay, so kita sambung untuk buat example sama-sama. So kita tengok macam mana ragam-ragam soalan yang ada dalam derivatif ni. Okay, so kita tengok Okay, chain rule nanti dulu, pukul 9.30 nanti kita buat. Kita akan try buat, saya rasa saya nak buat yang ni dulu. Saya nak buat product rule. Sebab yang ni saya rasa leceh lah nak buat quotient rule. Sebab dia panjang sangat. Tapi nanti saya akan ambil sedikit lah quotient rule. Kita fahamkan dulu macam mana nak buat soalan ni. Bagi saya kalau try buat soalan A dengan B ni senang je. Jadi saya tak nak tolong yang tu. Saya nak tolong yang soalan yang melibatkan function trigo dengan logaritmik ni. Okay? Nanti masing-masing kena postkan dekat Padlet untuk soalan yang saya minta kamu buat lah. Okay, so kita tengok dulu soalan C ni macam mana. Okay, first soalan 1. Oops. Okay, kita tengok self practice 4 ni. Okay, dan tengok soalan C dulu. Okay. Differentiate semua function ni
menggunakan product rule. So kita kena ikut arahan gunakan product rule. Katakan kalau kita ada 5x dengan cos x. Jadi cuba kita pisahkan dua-dua ni. Kita pisahkan dengan menggunakan formula pula, dengan menggunakan variable u dengan v. Okay, pilihlah mana-mana, nak ni v ke nak ni u ke, mana-mana boleh pisahkan dulu. And then kita masukkan dia dalam setiap ruang tu. Siapa u, siapa v, dan differentiatekan masing-masing. Okay, kita guna v prime atau u prime. Cuma huruf dia hampir sama je, hati-hati Okay. And then kita tulislah u adalah 5x, v adalah cos x. Ambil yang senang-senang je. And then 5x ni tahulah kan, kalau kita differentiatekan u terhadap x, so x ni memang akan hilang sebab x kosong akan hilang lah. So 5 lah, 5 kat sini. Okay. And then okay, nampak tak v ni dia adalah cos, huruf C kat sini. Jadi kita siap-siap letak simbol bertentangan dengan dia. Kalau dia positif, kita letak dia negatif. Kalau dia negatif, kita letak dia positif. Ini untuk huruf C. Okay. So sebabkan dia positif, kita tukar dulu simbol dia jadi negatif. Siap-siap dulu buat yang ni. Okay. Baru kita fikir balik. Siapa lawan bagi cos? Kalau nak ingat, cos lawannya adalah sin. Okay. So sin ikut balik x ni. X ni kalau x, x lah. Kalau y, y lah. Okay. Sin x. Ini sahaja cara differentiate menggunakan formula. Senang sangat. Okay, and then masukkan dalam dy dx. Sebab kita nak gabungkan kedua-dua ni. Combine kan So masukkan dalam formula. Kita tuliskan formula apa tadi? Siapa ingat? Okay, dy over dx adalah u v prime tambah v u prime. Harap nampaklah macam ni. Lagi best kalau tulis macam ni sebab dia lagi simple. Okay, sekejap. Alright. Jadi kita try u adalah 5x. V prime adalah negatif sin x. Tulis dulu siap-siap negatif sin x. Tambah v adalah cos x. Darabkan dengan u prime adalah 5. Jadi tulis dulu siap-siap. Gantikan dulu dalam formula. Baru kita solutionkan. Baru kita selesaikan. Okay. Yang ini kita selesaikan 5 kali negatif. 5x kali dengan negatif akan dapat negatif 5x. Okay. Baru tulis sin x. Darabkan sahaja. Okay. And then tambahkan. Tambahkan dengan 5x cos 5x pula. 5 cos x. Just letak depan je lah. Okay. Tambah 5 cos x. Okay. And then ada lagi tak? Boleh factorize? Boleh. Tak nak tak apa. Settle. Okay. Try tengok jawapan. Betul tak? Nombor C. Boleh factorize? Tak nak pun tak apa. Kalau tak nak, kita dapat 5 cos x tolak 5x sin x. Boleh je kalau terbalik pun tak apa. Yang penting ada jawapan. Ni pun tak apa. Walaupun susunan dia tak sama macam dalam skema, tak apalah, okey je. Okay. Kalau nak cantik, biasanya kalau kita nak cantik kan, kita akan letakkan negatif ni kat tengah-tengah lah. So kita pindahkan dia. Dia jadi, kalau nak cantik lah, contoh 5 cos x tolak 5x sin x. Kalau nak double cantik lagi, kita factorizekan. Okay, double cantik lagi, kita factorizekan. Mana-mana jawapan boleh. Okay, 5 buat kurungan cos x minus sin x. Janganlah pula kita try ni lah, sini je lah. Okay, cukup. Mana-mana boleh stop sampai sini boleh, tapi try dululah. Kalau boleh seeloknya cuba untuk susun cantik-cantik cos dulu baru sin. Lepas tu
factorizekan kalau boleh lah. Sebab kadang-kadang kenapa kita kena try factorizekan? Sebab kita risau. Okay, kita risau nanti ada certain soalan dia boleh kena dengan formula tau. Mana formula dia? Yang ni. Contoh kan, kat sini dia tulis cos squared x tolak sin squared x. Kalau terkena macam ni, kita kena try convert terus menjadi cos 2x. Sebab tu hati-hati kalau boleh lah, seeloknya kita try bentukkan cantik-cantik, cos depan, sin belakang Lepas tu try cantik lagi, negatif kat tengah lah. Dan kalau nak cantik lagi, factorizekan. Sebab nanti takut kalau tiba-tiba lah dapat jawapan dia cos squared, sin squared, jawapan dia belum habis lagi kat sini. Kita kena tukar dia jadi ni, cos 2x. So, hati-hatilah. Okay, hati-hati. Itu kalau case soalan dia dapat cos 2, sin 2 macam ni. Tapi kalau bukan, tak apalah, selamat lagi kan. Kalau macam ni, selamat lah. Cumanya case-nya seeloknya factorizekan. Tapi kalau tak buat, tak apa, still betul. Okay, cuma tak selamat lah. Macam betul tapi tak selamat. Okay, ini contoh soalan C. Senang saja. Sebab yang ni melibatkan nombor dengan trigo. Cuba kalau kita tengok pula trigo dengan something yang pelik. Apa lagi soalan yang pelik ni boleh kot, ni boleh buat kan, senang. Ni pelik. Ni pelik. Ni pun pelik, banyak pelik. Okey, kita ambil yang pelik ni Okey, padam ini jap. Tak pindah atas. Function ni senang je, tapi sebenarnya dia lebih susah lah kalau dapat soalan test nanti. Sekejap. Okey. So, kita buat benda yang sama. U siapa? U adalah sin. V adalah ln. Ni kita baca dia ln logaritmik. Logaritmik ni kita tak ada derivatif bagi log. So, kita try derivatif bagi ln. Sebab tu kan kadang-kadang ada pelajar tanya, kenapa ni ln boleh wujud tiba-tiba? Sebenarnya ln ni dengan log adalah sama je. Okey. Cumanya untuk pengetahuan lebih, log ni bacaan dia adalah logaritma. Ln ni adalah logaritma jati. Logaritma jati dalam bahasa Melayu logaritma jati. Sebab tu ln ni kadang-kadang dia tukar menjadi e. Dan kita panggil e ni sebagai exponential. Exponential. Cuma ln ni kita boleh gunakan formula sama macam log. Just ingat balik, log kita tak boleh derivatifkan dia. Kita boleh derivatifkan ln sahaja. Okey, kita boleh differentiate bagi ln sahaja. Dan ingat kalau differentiate bagi sin, sin lawan dia adalah cos. Okey, cos positif ke negatif? Positif lah sebabnya huruf S. Yang ni ln ni tak pernah nampak kan, macam jarang nampak. So kita try tengok formula. Okey, yang ni saya padam. Tak naklah. Kecilkan. Okey. Try kita tengok balik formula. Ni. Alright, so tengok yang ni, tengah ni, nombor 2, exponential functions. Kalau ln x, kita akan hilangkan ln tu. Maksudnya derivatif bagi ln tu akan hilang. Maksudnya hilanglah 1/x jadinya. Dia jadi fraction. X tu duduk bawah. 1 duduk atas lah. Pemalar dia 1 Jadi yang ni saya suka juga sebab senang. Ln x sama dengan derivatif bagi ln x adalah 1/x. Kalau derivatif bagi ln a, maksudnya 1/a. Sebab tu dalam kelas nanti bila pensyarah ajar jangan keliru sebab datang dari mana pecahan ni. Okey, sebabnya kita differentiate bagi ln tu. Okey, itu adalah formula. Alright, dan masukkanlah dalam dy dx. dy dx. Okey, dan cari jawapan. Okey, u adalah sin x. V prime adalah 1/x. Okey, masuk dalam formula ni u v prime. And then v u prime. V adalah ln x. U prime adalah cos x. Okey, sin x per x.
Sin X per X tambah ln X cos X. Stuck. Macam mana nak buat ni? Stuck macam ni. Tengok balik jawapan. Betul tak? Betul lah tu. Cukup sampai situ. Sin X ln cos X. Stuck kan? Tapi itulah jawapan dia. Sekejap nak tukar warna purple. Sin X over X tambah ln X cos X. Dia dalam ni lah. Settle. Kadang-kadang tak semestinya jawapan akhir dia ada jawapan yang nombor. Dia kadang-kadang dia stop sampai macam ni sahaja. Dia jadi excited tau sebab kita rasa senang. Cumanya nanti dalam exam dia tak adalah minta kita jawab dalam product rule. Dia akan bagi yang susah lah. Yang susah tu lah yang kita akan belajar chain rule nanti. Sebab ni basic. Ini adalah basic derivative. Formula basic je kita guna. Nanti kita tengok macam mana nak buat chain rule pukul 11.30 nanti. Okay, so ini contoh soalan C, contoh soalan E. Ada lagi satu contoh jenis yang ragam-ragam yang melibatkan penambahan dan penolakan. Mana ni. Okay, apa jadi kalau yang ni boleh buat kot G kan. Okay, apa jadi kalau H? H ni macam mana ni? Sebab dia ada tolak. So kita tengok H. Okay, so yang harap yang ni lah C dengan E ni boleh jawab lah sebab senang je. Yang E ni yang H ni macam confuse sikit lah kan, sikit confuse. Jadi macam mana nak settlekan ni? Cari dulu U dan V dia. U dia, V dia. U prime dia siapa, V prime dia siapa. Okay, so buat pelan-pelan. E prime, B prime pula. E exponent X. Ni tan X minus cos X. Macam ni letak sahaja. Walaupun kadang-kadang kita confuse tau. Macam mana nak tulis yang ni kan. Tak apa, letak je dia dalam apa ni orang panggil V ni. Sebab kita anggaplah dia sebagai U, V kat sini kan. Dia adalah produk. Tak apa, letak je sumbat je. Walaupun operation dia panjang letak sahaja. So yang ni V. Jadi yang ni memang E kuasa X kan. Sebabnya kita faham eksponen X differentiate dia dapat diri dia sendiri Senang sangat yang ni. Kalau hafal lagi bagus. Okay, yang ni kalau tak hafal, ni macam mana nak buat ni? Okay, dia sama je macam kita differentiate 5X tolak 2X. Sorry, macam ni lah. Kita sama je macam ni, kita differentiate satu-satu. Walaupun ada operation tambah atau tolak. Kalau macam ni, kita differentiate boleh kan? Maksudnya, kita differentiate satu-satu. Kita differentiate 5X kuasa 2 dulu, baru kita differentiate negatif 2X ni. Tapi, apa jadi kalau melibatkan trigonometric? Sama juga, kita differentiatekan tan X dulu, baru kita differentiatekan negatif cosinus X ni. Satu-satu kena buat. Contoh kalau tak ingat, apa differentiate bagi tan ni? Okay, rujuk formula. Okay, kita tengok kepada B, trigonometric functions. Apa tan? Mana tan? Sin, cos, tan. Okay, nombor 3. Differentiate bagi tan adalah second squared. Ingat differentiate bagi tan adalah second squared. Second squared X. So kita tengok kat sini, kita tulis differentiate bagi tan adalah second squared. Perhatikan tan ni tak ada kuasa. Jadi sec ni ada kuasa. Second X ni ada kuasa And then nampak tak? Nak differentiate tan ni kita buat satu-satu. Kita tukar dulu jadi second squared. Kemudian ambil pula negatif cosinus. Ni. Yang ni best ni. Huruf C kan? Negatif lawan dia adalah tambah. Lawan dia adalah positif. Okay, negatif lawan dia positif sebab huruf C. And then tengok balik siapa lawan bagi cos. Cos lawannya adalah sin. Nampak tak? Senang kan?
Jadi tak payah nak hafal lagi pasal, oh macam mana nak buat formula ni. Kalau lupa boleh semak lah. Tapi seeloknya hafal sin dengan cos. Sin lawan dia cos lawan dia sin. Cuma ingat huruf C kena tukar simbol. Okay. Yang ni kalau boleh hafal lah. Tangent lawannya secant. Cotangent lawannya cosecant. Bunyi lebih kurang. Tangent, secant, cotangent, cosecant. Nampak tak? Okay, so try hafal 4 ni. And then baru boleh buat. Masukkan dalam formula. Apa formula dia? Tadi kita ada U iaitu dy dx je dy dx. U dia adalah EX ni. So tulis EX darabkan dengan panjang pula V ni kan. Tulis je lah. Panjang pun tulis je. Secant squared X tambah sin X. Okay. Ni U, ini adalah V prime. Oops. And then tambah pula dengan V. V dia panjang juga. Tan X minus cos X. Kemudian kali dengan U prime iaitu EX. Is kuasa X lah something. Dia jadi panjang kan. Kita boleh factorizekan yang sama antara kedua-dua belah ni. Kalau kita nampak ada E kuasa X dalam operation tambah atau tolak. Maksudnya kita boleh factorizekan dia sebab sama. Tengok E kuasa X tambah E kuasa X. Maksudnya kita boleh factorizekan kat sini. So kita keluarkan dia E kuasa X. Okay, E kuasa X. Buka kurungan. Salin semua ni. Salin semua panjang ni. Secant squared X tambah sin X tambah tan X tolak cos X. Tutup. Okey, tutup. Panjang betul ke tak jawapan ni? Rasa macam ragu-ragu kan? So kita semak jawapan jap. Mana jawapan? Okey ni. Soalan H. Okey, so jawapan dia ni. Okey, jawapan dia betul H adalah ni jawapan dia. So ni. Ni cara dia. Kita factorizekan E kuasa X. Okey, panjang try salin. Okey, sebab ni pendek je kan, dah salin kan. Okey. Ada lagi tak? Okey. Tengok lagi question. Apa lagi ragam-ragam soalan? Rasa sama je kot. Yang ni sama, sin tan. Yang ni sama kot, sin cos, sin tan. Sin tan ni sama je kita just asingkan dia. Sekejap kita tengok jawapan. Senang je. Okey. Rasanya boleh buat kot. Sekejap Last soalan, kita tengok kepada sin cos ni. Tengok soalan L ni Ni last. Untuk produk. Ini last untuk produk L. Soalan L. Buat bawah lah. Okey. Jadi kita tengok soalan L ni. Kalau kita nak differentiate satu-satu,
Buat macam tadilah. Kita letakkan U sama dengan sin X. Sebab kita asingkan U siapa, V siapa. V adalah cosinus X. Kemudian kita cari U prime, V prime. Okey, yang ini sin jadi cos. Okey, ingat sin lawan dia cos. Okey, senang cerita kita ikutlah siapa lawan dia. Sin lawan dia cos. Sebab kalau nak ingat differentiate bagi sin ni agak susah. So kita ingatlah differentiate bagi sin adalah cos lawan dia. Kalau cos lawan dia adalah sin, tapi ingat kalau kita differentiate yang huruf dia adalah C, dia akan tukar simbol Kalau sini positif, sini akan jadi negatif. Hanya untuk huruf C sahaja. Kalau tak ingat tak apa, tengok formula derivatif. Okey, basic derivatif ni. Cos jadi sin. Jadi negatif sin. Kalau sin jadi positif cos yang sama, simbol yang sama. Simbol positif dengan positif. Ini adalah derivatif bagi trigonometric functions yang basic. Okay. And then masukkan dalam product rule sebab ni adalah hasil darab. Sin S darab cos S ni kita nak derivatifkan dia. So dia adalah guna product rule. dy over dx. Masukkan dalam formula tadi. U V prime tambah VU prime. Okay. Masukkan dalam formula ni. So yang ini dia jadi lain sikit tau. Sebab yang ni tengok betul-betul sin X. Okay, kemudian darabkan dengan negatif sin S. Nampak tak? Dia macam ada something yang lain macam. Okay, and then tambah dengan V dia adalah cos X. Kemudian U prime dia adalah cos X. Okay, U prime kat sini ni V dia. Jadi bila kita darabkan kedua-duanya, contohnya negatif sin dengan negatif sin ni kita akan dapat negatif sin kuasa 2x. Nampak tak kat sini? Okey. Sebab saya dah cakap tadi sin kuasa 2x sama dengan sin x kuasa 2. Ingat formula ni. Sebab tu saya cakap yang ini penting juga pengetahuan lebih And then kalau ada simbol negatif, negatif lah kat sini. Okey, so ni tambah cos kuasa 2x. Tapi jangan berhenti sampai sini sebab sebenarnya ada satu benda yang kita kena tengok dulu. Cuba susun cantik-cantik. Katakan kalau kita susun cos dekat depan, kalau kita susun cos squared x, okay, cos squared x tolak sin squared x. Kenapa tolak? Sebab negatif Okay, kita susun cantik-cantik. Sebenarnya ada something yang kita boleh ubahkan dia. Kita tak boleh stop sampai sini. Sebab tu kan, tadi saya cakap tadi, mention daripada soalan ni soalan soalan C tadi, kita tak boleh stop sebenarnya. Sebenarnya kalau stop tu betul, tapi tak selamat. Takut nanti dia ada cos squared ataupun sin squared kat belakang hati-hati. Sebab tu kadang-kadang kena try susun dulu. Cos squared minus sin squared dan kita tengok formula umum. Formula umum ni adalah formula yang asal. Ni formula umum ni. Ni. Yang ketiga ni cos squared. Alamak saya tak boleh tarik dah. Cos squared. Okey yang ni saya highlight Alamak. Tingginya. Okey harap nampak Okay, cos squared dengan sin s ni dia tolak lah cos tolak x So dia dapat apa? Dia dapat cos 2x. So jawapan dia ada kat sini adalah cos 2x. Sebab tu hati-hati bila kita tulis jawapan ni kita jangan stop tengah jalan. Tengok dulu ada tak benda yang kita boleh selesaikan ikut formula. Check dulu. Kalau tak ada tak apa, biarkan. Macam itulah. Sebab tu hati-hati Okay, ini adalah contoh product rule. Okay, so sama juga dengan quotient rule. Saya nak ajar dalam 2 soalan saja. Quotient rule tak nak banyak sebab susah. Okay.
Okay, sediakan apa ni alat tulis dan buku catatan sebab nanti kita nak buat sedikit latih aktiviti sedikit aktiviti ni ramai-ramai sebab kita nak tahu apa cara apa perkembangan semua orang untuk tajuk ni sebab yang ni sangat penting. Bila kita faham yang ni, kita boleh loncat terus faham untuk integration nanti sebab integration adalah terbalik daripada semua ni. Kalau kita tahu sin lawan dia cos, jadi bila kita integrate bagi cos adalah sin terbalik. Nampak tak? Maksudnya integration ni adalah sebaliknya. Kita twistkan balik. Sebab tu benda ni sangat penting. Dan sekejap kita tengok soalan nombor 2 ni. Sekejap, saya nak buat page baru. Okay, untuk soalan 2 ni. Okay, saya ambil 2 soalan yang susah. Saya ambil 2 soalan yang susah. Nanti soalan yang senang tu saya minta awak buat. Okay, yang ni saya ambil soalan ni. Okay, saya ambil soalan ni, E. And then saya ambil soalan mana. Okay, 10. Soalan yang susah. Okay, soalan yang susah. Alright. Dan soalan yang paling susah adalah last kali. Sebenarnya soalan ni K dengan L ni susah, sangat susah. Tapi kalau try buat tak apa. Nanti saya bagi jawapan jangan risau. Tapi bukan hari inilah. Maksudnya adalah serta-serta soalan yang senang nanti saya minta buat lah. Okay, kita tengok macam mana nak buat differentiate yang quotient pula. Kalau quotient ni dia adalah hasil bahagi ataupun dalam bentuk fraction, di mana ni adalah U, ni adalah V. Okay, tan ni kita tak tahu siapa U, siapa V. Macam mana nak tahu ni? Jadi cuba ingat balik. Okay, summarize balik apa yang kita faham daripada tan ni. Tan X adalah sin X over cos X. Kemudian apa lagi yang kita kena faham? Cosecant Cosecant. Okay, cosecant X adalah 1 over sin. Apa lagi secant X adalah 1 over cos X. Kadang-kadang kan soalan dia bagi macam ni, tapi kita kena tahu juga siapa dia punya maksud secant ni. Cotangent lagi satu cotangent X adalah 1 over tan. Ataupun cotangent ni awak boleh tuliskan sebagai ni. Cotangent ni awak boleh tuliskan sebagai cos X over sin X. Dia terbalik daripada tan X tu Dia terbalik daripada tan X ni. Tan X kan adalah sin over cos kan. Tapi kalau kod ni dia adalah cos over sin. Boleh juga buat macam tu. Ini semua basic ni kena ingat. Macam mana nak buat? Macam mana nak tahu? Okay, so yang ni saya ke bawahkan. Oops. Okay. So bila nak tahu view dengan V ni tak tahulah, contoh tak tahu. So kita kena expand dulu. Expand dia jadi ni sin X over cos X. Okay, baru boleh jalan. Sekarang kita buat dulu soalan E jap. Okay, U dia adalah sin X. V dia adalah 1 plus cos X. U prime adalah apa? V prime adalah apa? Okey, tengok balik. Sin X, huruf S selain daripada C memang positif. Jadi lawan sin adalah cos. 1 tambah cos. Okey, 1 tak boleh differentiate, dapat kosong tak boleh. Cos X boleh, tapi ingat bila kita differentiate huruf C, kita akan dapat simbol yang berlawanan. Kalau simbol dia positif, dia akan dapat simbol negatif. So cos lawannya adalah sin. Tak ingat, ikut formula Okey. Lepas tu nak buat apa? Masukkan dalam formula quotient. Ini adalah quotient rule Sekejap. Saya dah present ke? Okey.
Quotient rule tadi apa Alamak, dah lupa lah. V U prime tolak U V prime Lepas tu over dengan V kan, V kuasa 2. Rasa macam ni kot formula dia, quotient. Harap betul lah. Okay, so kita masukkan dalam formula tu. V adalah 1 tambah cos. Alamak. Sekejap. D over ds. Lupa nak tulis. Okay, V dia adalah 1 tambah cos S. Ni memang sangat leceh lah nak buat quotient dulu kan. Okay, kemudian tolak pula, darab dengan U prime iaitu cos S. Kemudian tolak dengan V biasa, U biasa iaitu sin X. Darabkan dengan V prime iaitu negatif sin X. Okay, panjang. Okay, lepas tu yang ini apa? V kuasa 2 adalah 1 plus cos X. Okay, yang ni soalan susah. Memang saya patut ajar pun. Okay, soalan susah ni memang patut saya ajar. 1 plus cos X squared. Jangan lupa squared. Okay, yang ni saya kebawahkan lah sebab benda ni susah. Sekejap saya kebawahkan lagi. Bawah lagi. Okay. Kita tepikan. Okay, and then tengok kat sini ada apa ni? Pendaraban. 1 darab cos X dapat apa? Kita dapat cos X. Okay. Cos X darab cos X akan dapat positif cos kuasa 2X. Nampak tak? Kemudian negatif dapat positif sin kuasa 2X. Ingat ya, cos X kuasa 2 sama dengan cos kuasa 2X. Sama juga dengan sin. Okey, jadi ni kita letakkan pecahan. Pecahan. Okey. Yang ni try kembangkan. So 1 kuasa 2 dapat 1. Kemudian ni ke sini. 1 tambah cos. Oh tak, saya tak kembangkan Yang ni saya tak kembangkan. Yang ni saya biarkan. 1 tambah cos X. Okey, yang ni saya tak kembangkan. Okey, macam ni. Lepas tu nak buat apa? Okey. Lepas tu nak buat apa kan? Tak tahu nak buat apa. Kenapa saya tak nak kembangkan? Sebab saya takut kalau kembangkan nanti tak ada solution pula. Okey, lepas tu kita tengok balik. Ada benda pelik tak kat sini? Okey, kita ada cos X, tak pelik. Tapi ada benda ni. Nampak tak? Kenapa cos squared dengan sin X ni duduk rapat? Mesti ada something wrong kat sini. Kenapa cos squared dengan sin X duduk rapat? Kita tengok balik formula umum. Dia ada sebab kenapa dia rapat. So kita tengok balik formula umum. Okey, ni nampak ni formula pertama sekali kat sini. Cos squared X tambah sin X squared. Ini tambah pula. Kalau tambah, jawapan dia adalah 1. Okey, jawapan dia adalah 1. Cos squared X tambah sin squared X adalah 1. Jadi kita boleh convertkan dia jadi 1. Okey, kita boleh tukarkan dia jadi 1. Kat sini kita tulis cos X tambah 1. Satunya saya buat warna biru lah. Okey, dia jadi macam ni Kemudian bahagikan dengan 1 tambah cos X squared. Nampak macam sama kan atas bawah kan? Sama je kalau kita susun balik pun. Kalau kita susun dia dapat 1 tambah cos X over 1 tambah cos X squared. Okey? Sama je. Dia susun duduk depan belakang ni, tukar tempat je lah. Lepas tu boleh potong. Okey? Boleh potong. Okey, bila kita potong tu, dia akan dapat 1 over 1 tambah cos. Sebab kadang-kadang kan, soalan ni, kita tak tahulah bila kita nak kena kembangkan bawah ni atau bila tak perlu kena kembangkan. Sebab kita nak try dulu. Kalau tak kembangkan ada solution tak? Kalau tak ada solution, baru kembangkan.
Sebab kadang-kadang dia punya soalan dia akan twist jauh Okay, ini ke jawapan dia 1 tambah cos X ni saya tak sure. Saya nak tengok balik jawapan Jawapan. Soalan apa tadi? 2 Soalan 2. Okey, betul lah. 1/1 tambah cos X. Okey. Dia susah lah sikit. Tak adalah susah sangat. Susah sikit So ini cara kita menggunakan formula trigonometry untuk quotient rule. Ini melibatkan cos dan sin. Belum lagi melibatkan ln. Okey. Lagi 3 minit pula. Tak sempat lah nak buat aktiviti tu. Tapi tak apa. Kalau tak sempat buat aktiviti tu hari ni, yang penting fahamkan macam mana proses product rule dengan quotient tu berjalan. Okey, macam mana proses dia. Okay. And then sekejap bagi masa sikit. Siapa yang nak salin-salin? Okay, tengok lagi. Okay, yang ni kita tengok yang ni saya padam. Tak nak. Kita ambil yang ni, letak tepi. Apa susah? Okay. So, ni kita tahu dah siapa U, siapa V kan. U dia adalah sin X. V dia adalah cos X. And then U prime siapa? V prime siapa? Kalau U prime sin X ni dia jadi cos X kan? Sebab dia huruf S, dia positif. Sin lawannya cos. Cos lawannya sin. Tapi ingat huruf C tukar simbol. Okay, tukar simbol. Ya, bila kita selalu buat kita akan ingat. Okay, dy dx dy dx pula ddx sebab dia tak ada y kat sini. Ddx adalah apalah formula tadi. Lupa je. Okay, yang ni formula tadi. Ambil dan tulis. Okay, masukkan dalam formula. V yang asal iaitu cos X darabkan dengan U prime cos X. Alamak, ada cos 2 kat sini. Okay, and then tolak dengan U dia adalah sin. Okay, sin X darabkan dengan V prime iaitu negatif sin X. Amboi, dia banyak pula kat sini kuasa 2 So ada sebab kenapa kuasa 2 dan kuasa 2 jadi So kita tengok. Overkan dengan apa? Cos kuasa 2x. Cos kuasa 2x. Alamak. Cos x kuasa 2. Sama je kan? Okay, sebab ni V dia V kuasa 2 adalah cos x kuasa 2 Alright, so cos darab cos didapat cos squared x. Tolak dengan tolak jadi tambah. Tengok negatif sin dengan negatif sin dapat positif sin lah. Tapi ingat sin ni ada 2 kali so sin squared x. Cumanya bila kita nak try buat ni cos squared x kan. Ni sama je dengan cos kuasa 2x ni kan, sama je. Okay, bila kita dah sampai sini mesti sampai sini stop. Tak tahu nak buat apa. Okay. Tak apa, jangan risau. Perhatikan betul-betul. Selain daripada menggunakan formula,
Cuba bayangkan. Dekat sini kita ada denominator dan dekat sini kita ada numerator. Okey. Try pisahkan kepada 2. Okey, try pisahkan pecahan kepada 2. Kita akan dapat dia seperti inilah. Kita akan dapat dia seperti cos squared x over cos squared x. Kita ambil denominator yang sama. Kita berkongsi denominator. Maksudnya masing-masing ni berkongsi denominator yang sama. Okey, berkongsi denominator yang sama. Jadi dia akan tambahkan dengan sin squared x over cos squared x. Ataupun sama je kalau buat tan squared x sama je kan. Okey. Jadi cos sama atas bawah sama 1. Sin over cos adalah tan. Kuasa 2 kuasa 2. X x. Nampak 1 tambah tan squared x. Ini adalah jawapan dia. Tapi tengok balik. Macam something wrong je tan square ni. Apa gabungan tan x dengan tan square x dengan 1? Tengok balik formula umum. Di sini 1 tambah tan square x adalah second square x. Okey, 1 2 3 4 5 6. 6 formula yang ke-6 ni. 1 tambah tan square x sama dengan second square x. So kita boleh gantikan dia dengan second square x. Dia nampak macam tak familiar sangatlah. Sebab tu kena check bila kita buat soalan trigon ni, kita kena check formula tu. So dia dapat second square. Itu jawapan dia. Kalau tak boleh ringkaskan jadi second, cukuplah jawapan sampai sini. Tapi kalau boleh ringkaskan lagi, simplifykan lagi. So untuk pengetahuan, kenapa? Ni baru nak bagi tahu. Kenapa kita differentiate tan x ni, jawapan dia dapat dalam formula basic derivative dia second square. Sebab ni contoh yang saya ajar ni. Tengok formula yang asal, formula ni. Kenapa tan x jadi second square? Kadang-kadang kita tak tahu kenapa. Kita just follow je formula. Okey, sebab ada sebab. Okey, sebab ada sebab. Kat sini dia tanya sebenarnya. Kat sini sebenarnya solution sebenar yang disorokkan tu. Kenapa tan x tu jadi second square x? Ada sebab dia. Ini penjelasan bagi formula tu. Okey? Ini penjelasan bagi formula tu. Kadang-kadang kita pun terkejut. Oh, macam ni ke rupanya cara dia dapat second square. Mesti ada sebab kenapa differentiate sin x tu dapat cos x. Mesti ada sebab. Jadi kena tahu macam mana sebab dia. Okey, so dia ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi kalau kita lihat kan, kalau ada soalan yang macam mana kalau ada soalan yang macam ni, second x ni apa derivatif dia? Cotangent x ni apa derivatif dia? Yes, kita memang tahu jawapan dia based on jawapan kat sini. Jawapan dia adalah negative cosecant. Tapi macam mana solution dia? Okey, kena buat macam ni. Sampai dapat. Okey, itu dia punya penjelasan. Tak boleh terus tulis jawapan. Memang tak ada markah. Okey, ini sahaja berkenaan dengan produk dan question Dia macam-macam ragam tau. Jadi nak tak nak kena try lah buat latihan semua ni. Kalau boleh buat semua. Sebab bila kita buat semua, kita akan rasa macam wow gitu kan. Rasa macam okey lah, dah mahir lah. Nanti jangan risau sebab masa dah habis kelas ni nanti saya akan uploadkan jawapan ni. Saya akan uploadkan terus dalam Google Classroom. So korang boleh try rujuk, sambil buat sambil rujuk lah. Tak ada masalah. Okay, itu saja yang ni untuk produk dan tu. So kita rehat dulu dalam seminit 2 untuk masuk kepada topik chain rule dan kita akan habiskan terus chain rule tu. Chain rule lagi susah.
Okey. Kita sambung. Okey, ni adalah chain rule di mana alamak, silap. Okey. Ni adalah example 3 chain rule di mana formula dia adalah dy over dx bersama dengan dy over du darab dengan du over dx. Kita boleh cancelkan du tu. Okey, kita boleh cancelkan du. Jadi sebenarnya kali ni kita hanya gunakan kita hanya gunakan y prime dan u prime. Bukan lagi uv dah tak guna uv lagi dah. Kita gunakan y dan kita gunakan u. Okey, untuk cari dy dx tu. Alright. So kalau kita lihat soalan ni, chain rule bila kita nak guna chain rule? Okey, bila kita nak guna chain rule? Katakan di sini kita tak ada function produk dan kita juga tak ada fraction ataupun fraction ni kita cakap quotient lah. Tak ada pun. Nampak macam satu function simple. Okey, satu function simple. Di sini untuk function simple ni kita nampak ada kuasa yang sangat tinggi. Okey, kuasa yang sangat tinggi. Macam ni kuasa 10, kuasa 5. Kita tak boleh differentiate cakap 5, 2x tolak 3, 4. Salah. Okey, salah. Kita tak boleh guna formula yang tu. Kita tak boleh gunakan kuasa ni letak depan, kemudian dia akan tolak 1. Tak boleh. Sebab dia ada dalam bracket dia. Okey, dia ada lagi dalam bracket. Okey. So untuk tu kita ada dua formula. Satu boleh guna formula yang ni, chain rule, atau satu lagi boleh gunakan formula tanpa gunakan chain rule. Okey, formula tanpa menggunakan chain rule boleh lihat alamak, saya tak buat catatan lah, saya tak buat notes. Okey, yang ni saya guna kat sini f x sama dengan katakan kalau sini adalah gx. Tak nak lah. Cara ni nak buat. Okey. Fx kuasa 5, ni contohlah ni contohnya fx kuasa 5 kalau kita ddx kan dia. Kalau kita ddx kan dia. Fx kuasa n lah, senang. Fx kuasa n. Ini formula dia n. Kalau kita differentiate bagi function yang ada macam ni adalah fungsi dan ni adalah kuasa bagi fungsi tu. Macam ni lah. Ni adalah fx, ni adalah kuasa n. Jadi apa jadi kat sini? Dia akan jadi n darabkan dengan derivatif ataupun derivatif bagi fx ataupun f prime. Darabkan dengan f prime x. Kemudian kita akan tulis fx kuasa n tolak 1. Panjang kan formula dia. Maksudnya kuasa n ni dia akan darabkan dekat depan dengan dia akan darabkan dengan derivatif bagi function dalam bracket dengan dia kena tolak lagi dengan 1. Nampak tak? Jadi ada 3 benda dia buat sekaligus. Okey, tanpa gunakan chain rule saya gunakan formula tanpa guna chain rule yang ni Yang ni lagi cepat. Yang ni lagi cepat daripada chain rule dan lagi efektif. Ini kita panggil efektif. Lagi baguslah. Okey. Untuk menggunakan tanpa chain rule try tengok betul-betul. Kuasa 5 ni saya letak depan. Okey, ddx dia tanpa menggunakan chain rule. ddx bagi untuk ni adalah 5 letak depan, kemudian darabkan dengan derivatif dalam bracket ni. Okey, derivatif dalam bracket ni adalah 2. Okey, 5 darab 2. Sebab derivatif bagi 2x adalah 2 dan 3 ni tak boleh buat apa-apa sebab dia kosong. Okey. Dan jangan lupa tulis balik function yang asal fx ni, nampak tulis balik fx ni iaitu 2x tolak 3. Cumanya ambil balik function yang asal ni, kuasa dia akan tolak 1. Dia dapat kuasa 4. So jawapan dia akan dapat teruslah. Jawapan akhir dia 10 2x tolak 3 kuasa 4. Lagi cepat. Lagi cepat dan efisien. Efektif Sama tak jawapan dengan example? Samalah. Jadi
formula ni boleh digunakan. Formula ni kita sangat-sangat efektif. Kalau nak guna chain rule, ini saya ajar guna chain rule yang kedua pula. Kalau guna chain rule, dia panjanglah jalan kerja dia. Kita kena nyatakan siapa Y dia, siapa U dia. Sebab kita kena cari dia punya differentiate setiap satu. So kalau nak tahu Y dia siapa, U dia siapa. Dia lagi leceh lah. Y dia adalah U kuasa 10. Ni apa pula datang ni? U kuasa 10. Maksudnya bracket ni kita ubah jadi U. U adalah bracket. U adalah bracket. Okay, U adalah bracket. So dalam bracket tu kita just gantikan U sahaja, kuasa 10. So yang ni tukarkan dia dengan U. So U kuasa 10. Macam itulah. Derivatif bagi Y ataupun dy ds ataupun dy du lah, dy du sebab derivatif ataupun kita cakap pembezaan Y terhadap U. Jadi Y prime, kita tulis Y prime je lah senang. Y prime adalah 10U9. Okey, 10U9. 10U9. Dia samalah derivatif yang asal macam kita buat derivatif terhadap X kan. Kuasa bawa turun, kemudian kuasa tolak 1. Okey, so 10U9. Ini biasa punya derivatif. Boleh je. Chain rule kan, kita panggil dia chain rule. Kemudian, U kan sama dengan bracket. Jadi, cuba letak balik nilai yang dalam bracket tu. 5 tambah X kuasa 2. Okey, letak dalam nilai yang dalam bracket tu 5 tambah X kuasa 2. Biasanya memang U dalam bracket. Okey, biasanya. Dan kita try differentiate dia. Differentiate dia, 5 tak boleh buat apa-apa sebab dia adalah constant, tak boleh buat apa-apa, kosong lah ni 2x. Okey, bawa turun 2, x tolak 2 tolak 1 dapat 1, so 2x lah, 2x kuasa 1 So 2x sahaja. Okey, dan kita darabkan dia punya bawah ni, darabkan je. Okey, darabkan sahaja, senang. Yang ni senang jugalah tapi panjang sikit jalan kerja dia. So dy ds ni adalah Y prime darab dengan U prime. Nampak tak? Y prime darab dengan U prime. Di mana kita tuliskan dia sebagai 10U9 darabkan dengan 2X. Kita dapat 20X U9. Okey? 20X U9. Sebab apa? Sebab Y prime ni adalah 10U9. Okey, U prime adalah 2X. So dapatkan sahaja, darabkan sahaja. 10 darab 2X dapat 20X. U9, so gantikan U dengan bracket. Gantikan balik. Ni kita guna kaedah pergantian. So U dia adalah 5 tambah X kuasa 2. Ni U yang asal. Okey, kuasa 9. Atau kalau tak nak guna cara ni, boleh proceed kepada cara ni. Okey, cara ni. Ini adalah chain rule juga, cumanya chain rule dalam bentuk yang formula yang asal Chain rule dalam bentuk formula asal. Tapi kalau boleh, kalau kita tahu yang ni, kira wow, hebat. Okey, kira bagus. Kena tahu dulu cara. So yang ni boleh cakap kalau kita try buat d dx lah terus d dx sama dengan 10 bawa turun. Okey, darabkan dengan derivatif dalam ni, derivatif dalam bracket iaitu 2x. Okey, tulis balik function asal, saya guna warna biru. Tulis balik function asal 5 tambah x kuasa 2 kurangkan 1 daripada kuasa ni. Kita akan dapat kuasa 9. So dapat akhir jawapan dia adalah 20x 5 tambah x kuasa 2, 9. Sama jawapan dia. Pilih. Pilih mana cara yang kita nak. Ni yang pertama atau yang kedua. Mana lagi simple. So pandai-pandai ni bila kita katakan bila kita lakukan sesuatu, chain rule ni bila ada function yang
kuasa dia sangat tinggi. Okey, kuasa dia sangat tinggi. Kuasa 5, kuasa 3, kuasa 4 dan sebagainya. Ini adalah chain rule untuk nombor biasa. Okey, kita ada dua cara. Tapi kalau seeloknya awak guna yang ni, ini lebih efektif. Okey, ni lebih efektif. Try untuk fahamkan. Okay, kita ada lagi dalam 30 minit. Tak sampai 30 minit lagi sebab habis pukul 10 suku kan. Okay, siapa nak salin dululah. Kita ada banyak example chain rule ni ada banyak tau. Sebab chain rule ni lagi susah. Actually lah lagi susah. Tapi itulah example dia banyak. Kalau lihat kat sini, example A dengan B ni adalah untuk nombor biasa. Okay. Example C dengan D ni adalah untuk logaritmik. Untuk example E dengan F ni adalah untuk exponential. Kemudian G, H, I, J adalah, G dengan H ni adalah simple chain rule untuk ni, trigonometry. Kalau yang I, J ni adalah untuk advanced trigonometric chain rule. Lagi advance. Jadi ada banyak. Okay, ada banyak sangat formula. Nak hafal macam mana? Tak boleh hafal kan? Saya ada sediakan chain rule formula kat sini. Sama je macam tadi. So kita tengok kat sini. Okay, tengok kat sini. Yang ni saya tak masukkan yang asal Saya tak masukkan yang ni. Yang ni tolong catat. Okay, ini tolong catat Sebab ini saya tak masukkan dalam notes. Okay, and then apa ni. Tengok kat sini. Kalau exponential kan kita faham beza dia dengan derivatif yang tadi. Okay, ni kita bezakan. Kalau ES ni yang biasa derivatif biasa. Kalau ES derivatif dia adalah ES balik semula. Ni kita tahu. Tapi kalau EFS apa jadi? Dia akan letakkan derivatif dulu. Derivatif bagi FS tu letak depan. Lepas tu dia salin balik jawapan soalan tu. Dia salin balik soalan tu. Macam mana tu? Tak erti kan? Nanti kita tengok So yang ni dia ada macam-macam ragam. So saya tak nak ajar yang ni semua Saya akan go through one by one. So kita lihat pula. Saya nak go through kepada alamak, sepatutnya saya terangkan loan dulu kan. Okey. Saya terangkan loan dulu. Okey, loan dulu ni. Lupa nak terangkan loan. Kalau loan biasa, kita boleh cakap 1/x. Okey, loan biasa ni derivatif dia adalah 1/x. Kenapa? Kadang-kadang kita tak tahu kenapa. Sebab derivatif bagi x adalah 1. Nampak tak? Derivatif bagi x ni adalah 1. Dan function asal dia adalah x. Di mana function asal tu letak dekat bawah. Sebab tu dia jadi 1/x. Tak percaya, tengok chain rule. Okey, tengok chain rule. Nampak tak? Okey. Alamak, apa benda ni? Asal dia jadi double? Okey. Di sini ln fx. Tadi ln x kan? Sekarang ni ln fx. Dia sebenarnya derivatif yang fx ni letak atas. Okey, yang sebenarnya derivatif bagi fx ni letak atas dan bawah ni letak balik fx tu. Ln tu hilang. Ln tu hilang macam yang asal tadi. Ln tu hilang. Okey. X ni letak bawah. Derivatif bagi dia ni letak atas. Sama sama. Okey. Ni tak ada lagi lah. Ini tak ada lagi buat sini. Ini sama je boleh tengok. Okey, boleh tengok Okey, so kita tengok dulu nombor 2 ni. Macam mana nak buat? Okey, mana soalan. Okey, tengok C dengan D. Saya akan go through cepat sikit sebab masa pun dah suntuk. Okey, kita tengok yang ni. Okey, macam mana nak buat? Tengok formula je tak boleh brain. Okay, tengok macam mana nak buat. Okay, anggap yang ni sebagai fx. Okay, anggap ni sebagai fx. Kalau tak nak guna chain rule ni macam panjang kan?
Okay, tak apalah, kita guna chain rule dulu. So, katakan kalau nak guna chain rule. Katakan nak guna chain rule adalah yang ni. Yang ni saya guna chain rule. Y sama dengan ln U. Kenapa U? Kenapa bukan Fs? Sebab ingat U adalah bracket. U adalah bracket. Y prime adalah ln U ni kita boleh gunakan formula yang asal. Macam ln X. Kalau ln X sama dengan 1/X kan. So yang ni kalau ln U adalah 1/U. Okay. Dia jadi susah lah sebabnya kita guna chain rule dia jadi susah. Sebab tu kalau boleh guna formula chain rule terus. Tapi tak apa, kita nak mahirkan kita punya derivative formula, kita belajar semua. Okay. Ni. Katakan X ni gantikan dengan U lah. Katakan X ni gantikan dengan U, so dia dapat 1/U. Okay. So dia dapat 1/U kat situ. And then yang dalam bracket tadi, U tadi tu, kita ambil X kuasa 3 tambah 1. U prime dia adalah 3X kuasa 2. Okay, darabkan Y prime dengan U prime ni. So, dy dx. Okay, dy over dx. Apa? Okay, so itu tulis. 1/U darabkan dengan 3X kuasa 2. Yang ni nampak senang. Sebab awak dapat jawapan 3X kuasa 2 over U. Dan awak akan dapat jawapan 3X kuasa 2 over dengan function dalam bracket tu balik. Okay, X kuasa 3 tambah 1. Nampak tak? Ini adalah chain rule. Okay, derivative Y darabkan dengan derivative U. Okay, darab sahaja. Dia dapat 3X kuasa 2 dan bahagi dengan U. Lepas tu gantikan bracket U tadi tu. Ni, gantikan U dekat sini. Jadi, apa beza dia dengan penggunaan formula? Ni adalah penggunaan formula. So, yang ni nampak macam panjang. Macam mana nak ringkaskan? Kita boleh gunakan formula. No chain rule. Tak nak guna chain rule. Okay, kita gunakan formula. So, kalau guna formula, senang saja. Abaikan ln. Okay, d dx terus. D dx sama dengan f prime x over fx. Ini formula dia. Okay, so ingat fx tu adalah dalam bracket. Okay, fx tu adalah dalam bracket. Jadi, masukkan dalam bracket. Cari derivatif dalam bracket. Okay, derivatif dalam bracket adalah 2x ni derivatif dia adalah 2. Negatif x kuasa 5 derivatif dia adalah negatif 5x kuasa 4. Sebab 5 bawa turun, jadi darab negatif 5. So, dia dapat negatif 5 lah. Kuasa 5 tolak 1 dapat kuasa 4. So, bawah dia tulis balik dalam bracket tu. 2x tolak x kuasa 5. Dah siap. Lagi cepat. Okay, lagi cepat. Jadi, pilih. Nak cara chain rule atau tak nak. Sebab tu saya cakap, guna formula lebih efisien. Okay, guna formula lebih efisien. Dan lebih cepat. Betul tak saya buat jawapan? Sekejap. Betul. Ini jawapan dia. Okay, so salin. Ada 2 cara. Yang ni salin lah. Yang ni tak payahlah sebab yang ni dah ada dalam notes kan. Okay, ada lagi dalam 15 minit. Saya nak cepat. So, yang ni awak boleh tengok balik notes. Saya nak cepat sikit, nak kejar masa. Okay, ni. Tengok E dengan F. Ni pun senang.
Easy. Tak apalah, kita tak payah guna chain rule. Kalau awak nak guna chain rule, awak tengok balik notes ni. Kalau nak guna chain rule lah. Kalau tak nak, tak apa. Tapi ingat tau, kita kena mahir chain rule dan kena mahir juga guna formula. Okay, so kita tengok kat sini. Macam mana ni? Apa benda ni? Ni kita tengok d dx bagi EFX. Okay, EFX adalah F prime X EFX. Nampak tak? Maksudnya Fx ni yang kat atas. Maksudnya function Fx tu yang ada dekat kuasa atas ni. Jadi untuk cari tu kita kena tengok differentiate bagi E kuasa 3 X kuasa 2 ni. Maksudnya awak kena cari dulu yang atas ni differentiation bagi yang atas ni. So 3X kuasa 2 ni differentiate dia akan dapat 2 kali 3 6. Okey. Kuasa 2 akan tolak dengan 1. Dia akan dapat 1. So 6X kuasa 1. Okey, ataupun 6X lah. Ini adalah differentiate bagi Fx tu. Dan salin balik soalan dia. E 3X kuasa 2. Itu je jawapan dia. Simple. Senang tak? Jadi cara dia ni aplikasikan balik dalam formula. Dan kalau nak guna Y dan U, tengok balik notes dia macam mana perjalanan dia. Dia buat EU sebab U ni mestilah dalam bracket. Yang anggaplah kuasa ni dalam bracket ataupun U ni anggaplah sebagai Fx. Okey, U ni sebagai Fx. Okey, dan sama je jawapan dia ni Alright. Senang kan? Sebab tu saya suka kalau eksponen ni dia senang. Dia macam memudahkan kerja kita. Okay, last untuk exponential. Lepas ni kita pergi pada triangle, lepas tu habis. Okay, d dx. Sama juga formula ni, kita just try cari jawapan terus Okay, cari derivatif dalam bracket ni. Okay, so 2x kuasa 3, kalau derivatifkan dia, kita akan dapat 3 kali 2 dapat 6. Okay, 3 kali 2 dapat 6. Okay, x kuasa 3, 3 tolak 1 dapat 2. So, x kuasa 2. 6x kuasa 2. Jangan lupa, ada lagi satu x. So, dia akan dapat tambah 1. Okay, ini adalah f prime x. Ini adalah f prime x. Derivatifkan dulu yang ni. Siap-siap. Lepas tu, salin soalan dia. Salin soalan dia, E kuasa 2x kuasa 3 tambah x. Itu saja. Tengok jawapan? Panjang. Betul lah. Okey. Itu saja jawapannya. Senang sahaja. Ini kita panggil dia sebagai chain rule tanpa gunakan formula chain rule. Kita gunakan formula yang paling laju. Boleh tak ada masalah. Yang penting kena nyatakanlah dia punya jalan kerja lebih detail ni macam mana nak buat jalan kerja lebih detail macam ni je lah jalan kerja dia. 1 markah atau 2 markah. Senang easy. Saya ajar yang basic je. Okay, and then okay, kita masuk kepada sign. Ini pun sama, saya tak nak ajar yang macam ni lah sebab kalau yang chain rule ni semua sama. Okay, just buat y, lepas tu letak u. U ni adalah sesuatu function sin fx. Jadi awak boleh gantikan fx tu sebagai u lah dan differentiate seperti biasa macam yang saya ajar tadi. Differentiate bagi sin adalah cos. Jadi letak cos, darabkan dengan differentiate bagi 3s dapat 3. So darabkan dengan 3 lah. So cos u darab 3 dapat 3 cos u and then gantikan u tu dengan nilai dalam bracket tu. So dapat 3 cos 3x. Okay, ni kalau guna chain rule. Tapi kalau nak guna tanpa chain rule, boleh je. So, kita gunakan macam mana? Okay, nampak macam susah kan soalan ni. Macam mana kalau trigo ni? Sakit kepala kan? Okay, kita lihat.
Oops. Sin X pula, sin fx. Ni apa formula dia? Okay, formula dia boleh lihat. Chain rule formula Okay, kita tengok trigonometry, sama je. Sama je, derivatifkan dulu fx. Derivatifkan dulu fx dan letak balik cos fx. Tahu tak kenapa dapat cos? Sebab kita belajar daripada derivatif yang asal lah. Yang ni, sin x, cos x. Sebenarnya sama je. Dia sebenarnya x ni satu. Kalau kita derivatif dia, dapat satu. So, satu cos, letak balik function asal, iaitu x. Nampak tak? Ini kita panggil dia sebagai, sama je cara dia, cuma just letakkan ni je, function yang asal. Okay. So, kalau macam ni, sin fx, sin fx adalah, ni ddx. ddx. Okay, dia akan dapat derivatif fx dulu, baru cos fx. So, kalau guna formula ni, kita akan dapat derivatif bagi 3x adalah 3. Okay, ni f prime x 3. And then cos fx ni letak cos function dia balik 3x. Itu saja jawapan. 3 cos 3x. Okay, senang cerita kan? Differentiate ni letak depan, kemudian tukarkan sin jadi cos. And then salin balik 3s. Okay, dapat 3 sini. Lagi cepat. Nampak tak? Sebab tu kan kadang-kadang kita pelik. Kita boleh je differentiate sin x ni, tapi macam mana nak differentiate bagi sin ax? Susah kan? So ini cara dia. Okay, next. Cos sama juga. Kalau first kita tengok dulu apa bracket dia. Tengok bracket dulu. Okay, ataupun tengok function dulu. Okay, function dia adalah 1 tolak 7x kuasa 5. So apa dia punya derivatif dia? Derivatif dia adalah d dx sama dengan 5 kali 7 dapat negatif 35x kuasa 4. Ingat ya, 5 kali negatif 7 dapat negatif 35. X kuasa 5, 5 ni tolak 1 dapat 4. And then, jangan lupa, cos jadi negatif sin. Ingat ya, cos jadi negatif sin. So, tulis macam ni, negatif sin. Okay, negatif sin. Salin balik function asal. Sin 1 tolak 7x kuasa 5. And then, negatif, positif. 35 x kuasa 4 sin. Okay, ni kali kali dengan sin lupa. Bukan tolak tapi kali dengan sin. Sini. So sin 1 tolak 7x kuasa 5. Betul tak? Sama tak dengan example? Okay, sama Positif 35x kuasa 4 sin 1 tolak 7x kuasa 5. Ni nampak macam mana boleh jadi complicated jawapan dia. Tapi sebenarnya jawapan dia, cara nak jawab dia sebenarnya senang. Sama ada, kalau rasa susah lah nak guna yang ni kan, tak apalah, gunalah chain rule yang asal. Okay, guna yang ni Kalau rasa susah lah. Try buat macam tu. So ingat, macam mana nak buat? First, tengok balik derivatif dalam function. Derivatif function dia adalah negatif 35. Tengok balik cos dapat negatif. So negatif terus jawab positif. Okay. Positif sin. Jadi negatif 35x kuasa 4 sin bla bla bla. Macam tu Okay, last. Alamak, yang ni sakit pula mata tengok. Ni last, yang paling penting. Okay, yang ini saya ajar dulu yang ni saya ajar dulu. Kalau yang ni kita boleh convertkan dia jadi cos x kuasa 3. Ingat ya, sama yang cos x kuasa 3.
And then kita try buat Y sama dengan U kuasa 3. Ingat ya, dalam bracket adalah U. Boleh buat macam tu. Okay, dan Y prime adalah 3U kuasa 2. Manakala U dalam bracket iaitu cos X dan kita differentiate U dapat negatif sin X. Yang ini kalau guna formula. So darabkan Y prime dengan U prime, kita akan dapat apa? Dy over dx. So darabkan 3U kuasa 2 darab negatif sin X. Okay, sebabnya kita tahu yang cos cube X ni adalah cos X kuasa 3. And then kita just gantikan dalam bracket ni sebagai U. And then kita buat macam ni. Okay, ni dalam bracket dia siapa tadi? And then kita darabkanlah negatif 3U kuasa 2 sin X. U dia siapa? U dia adalah cos. Ni cos. Okay, so negatif 3 cos kuasa 2 sin, cos X sin X. Panjang kan? Sebab tu kadang-kadang bila ada satu jawapan dia macam ni. Okay. Kalau tengok notes, betul lah macam ni. Negatif. Okay. Tanpa gunakan formula, dengan menggunakan formula, okay, cos 3x, cos nx, n. Ada tak dalam formula? Tak adalah, saya tak masukkan. Aduh, lecehnya. Okay, yang ni saya kena jawab menggunakan formula. Cos n, okay, fx ni fx. Okay, dia akan dapat sama dengan ni ddx derivatif formula dia. Formula dia apa? So dia dapat n f prime x, kemudian cos n tolak 1 fx, kan? Kesilap. Kalau cos jadi sin. Kalau cos jadi sin, dia jadi susah lah, dia jadi panjang. So yang ni nanti saya bagi balik lah, saya akan update saya akan update formula dia. Cuma formula ni saya rasa complicated kalau saya tulis. Nanti saya bagi formula dia. Okay, cuma sekarang ni kalau nak gunakan formula kat sini, okay, dia sama je macam kita differentiate yang biasa. Kuasa 3 pindah depan dapat berapa? D over dx. Kuasa 3 pindah depan dapat 3. Okey, itu satu. Yang kedua, cos differentiate dapat negatif sin. Okey, positif cos differentiate dapat negatif sin. Ingat, kuasa 3 juga tolak 1 dapat 2. Banyak benda dia buat dalam satu ni. Function asal iaitu x, kita tulis x. Ingat, kita kena tulis juga soalan asal. Cos x. Terbalik. Terbalik ke? Saya buat terbalik. Ya. Terbaliklah saya buat. Ni adalah dia punya function asal. Lupa pula. Ni cos something. Cos something, cos 2. Okay, ni tak boleh tulis dia punya ni. Kita tak boleh differentiate cos dulu. Kita kena differentiate 3 dulu. Bawa turun dia. And then tolak 1 dulu. Okay, dia ada step dia. Bawa turun 3.
tolak satu dulu. Tak boleh differentiate cos. Okay, and then baru kita differentiate cos X tu. Differentiate cos X dapat sin X. Dia ada formula, nanti saya ajar. Cuma yang ni kena try buat macam ni. Sebab kalau kita nak tahu, chain rule yang paling susah adalah yang ni. So kalau rasa yang ni susah, aplikasikanlah yang ni. Jadi kalau rasa ni susah, aplikasi yang ni. Mana-mana boleh, tak ada paksaan. So kalau yang macam soalan J ni pun sama. Okay, so kalau saya bawa turun 4 dulu. Jadi bawa turun 4 ni, letak depan. Okay, ni d dx d over dx. And then bawa turun 4 jatuh. Tulis sin awal-awal. Cuma 4 ni tolak 1, dapat 3. So tulis sin awal dulu. Jangan differentiate dulu sini. Bawa turun dulu 4, tolak dulu kuasa dia dapat 3. Okay, tuliskan function asal dia x. Baru kita differentiate sin tadi tu. Differentiate sin dapat cos. Okay, so yang ni kena ada step-step dia. Banyak sangat step. Okay, betul tak jawapan? Okay, 4 sin 3 x cos x. Alright. Yang ni pun saya tak berapa mahir sangat. Tapi biasa saya mahir guna yang ni lah. Okay, so kalau awak rasa awak nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya dah terbiasa guna yang chain rule. Saya tak terbiasa guna yang formula. Tapi kenapa saya ajar yang formula ni lebih efisien? Sebab nanti bila dapat soalan, kita tak ada masa tau nak tulis semua benda ni. Okay, kita tak ada masa. Sebab nak kejar masa kan. So better buat macam ni. Cuma itulah adalah sedikit pengembangan yang jalan kerja yang kena buat. Nak guna ni pun boleh. Okay, tapi kalau tak berapa faham, tak apa. Boleh tengok balik rakaman untuk yang I dengan J ni. Dan boleh tengok balik notes. Okay, boleh tengok notes yang ada kat sini. Okay, setakat tu memang tak sempat kita nak buat latihan. Tak sempat nak buat aktiviti sama-sama untuk chain rule. Next week nanti, kita akan buat sedikit latihan chain rule. Kita akan buat sama-sama. Ada sedikit aktiviti kelas. Lepas tu baru kita boleh pergi kepada implicit dan parametrik. Lepas tu habislah chapter tu. Okay, jadi cukuplah hari ni. Tak nak banyak-banyak, dah banyak dah pun hari ni. Jadi genaplah 2 jam. Saya akan tamatkan kelas kita. Dan jangan lupa untuk ambil attendance sebagai saya buat report. Sebab saya nak buat report ni. Laporan bukti program. Okay, sekejap. Okay, ini adalah link Google Form untuk survey, attendance survey. Itu saja. Kalau ada apa-apa tak faham boleh bagi tahu PM dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay.